Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala dapat lagi saya berjumpa dengan anda penonton setia rancangan Assalamualaikum, khususnya bagi segmen Dunia Muslimah. Kalau kita dah tengok VT tadi, kita mendapatkan pandangan orang ramai berkenaan fashion antara trend dan juga syariat. Hari ini suara saya masih lagi serak-serak, tapi tak apa, tugas harus diteruskan demi kita orang kata mencapai satu perbincangan yang terbaik untuk bersama saya dan juga panel saya pada hari ini. Baik, terus saya ingin memperkenalkan panel saya pada hari ini, iaitu siapa yang tidak kenal tetamu saya yang sangat istimewa yang saya jemput di studio, iaitu Ustaz Dr. Zaharuddin Abdul Rahman, pensyarah Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Selamat datang Ustaz. Alhamdulillah. Sihat Ustaz ini? Boleh. Alhamdulillah. Baik, kepada anda di rumah yang nak menghubungi saya dalam segmen Dunia Muslimah, kita membincangkan sama-sama berkenaan dengan topik fashion Muslimah antara trend dan juga syariat ini, bolehlah menghubungi saya di 03-2260-2411 dan juga pandangan anda di Facebook insya-Allah akan saya bawakan di sini kerana ada beberapa juga persoalan yang akan kita bincangkan bersama dengan Ustaz Zaharuddin. Baik Ustaz, kalau dah tengok tadi VT tadi Ustaz, ya, bingkisan yang kami sediakan tadi, pandangan orang ramai berkenaan dengan fashion ni Ustaz bermacam-macam. Dan ingin saya ambil sikit yang pertama tadi, dikata kalau fashion muslimah sekarang ni dah orang kata dah trend, dah moden Ustaz, tapi tak menyentuh langsung dari segi bab agama tu Ustaz, ya. Jadi apa pandangan umum Ustaz berkenaan dengan topik ini Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi wa bihi nasta'in. Terima kasih kepada Tun dan juga TV Al-Hijrah dan semua penonton yang sama-sama dengan kita pada ketika ini. Baik, jadi saya kira sebagai mukadimah untuk penerangan ini fashion dan trend, bagaimana pandangan Islam ini, yang pertama sekali kita kena faham dalam Islam, umat Islam ni kita boleh lihat kepada beberapa kategori mereka ini. Iaitulah yang mana Allah SWT telah menyebut dengan jelas bahawa yang pertama, kategori orang yang mengucap dua kalimah syahadah saja, mereka ini digelar Muslim, ya. Sebagaimana ada orang-orang Badui yang dahulunya bila mana mereka memeluk Islam, terus mereka mengatakan kami orang mukmin. Maka Allah SWT menyebut dalam surah Al-Hujurat, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Allah SWT kata, wahai orang-orang Badui, jangan kata kamu telah beriman, sebenarnya kamu baru Islam kerana iman belum masuk dalam diri kamu. Lalu boleh kita kelaskan, menurut para ulama, kita kelaskan orang yang pertama Muslim apabila dia sudah bertambah jinak dengan Islam, dengan ilmu Islam, iman dia telah diuji, maka dia naik ke kategori mukmin. Lepas itu dia boleh naik lagi kategori muttaqin. Apa relevan saya beritahu perkara ini? Kerana apabila kita berbincang pasal fashion, sejauh manakah keperluan Islam melihat fashion khususnya bagi lelaki dan wanita, khususnya bagi wanita, maka kita tengok kepada kelas 3 ini. Kalau kita bincangkan fashion pada peringkat orang yang sudah sampai peringkat mukmin, mereka tidak bicara pasal fashion. Kerana fashion adalah hanya semata-mata untuk mendapatkan perhatian manusia, hanya untuk mendapatkan pengiktirafan manusia. Fashion ini semuanya di antara hubungan manusia dengan manusia yang mereka merasakan bahawa luaran itu lebih penting daripada dalam. Allah, Nabi SAW menyebut, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum walakinallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat kepada luaran dan tubuh kamu, sama ada obesiti atau tidak, sama ada kurus kering atau tidak, sama ada putih ataupun kuning langsat ataupun merah menyala dan seumpamanya. Allah melihat kepada hati kamu dan amalan kamu. So bila kita bercerita pasal orang yang sudah sampai ke tahap mukmin dan muttaqin, mereka hanya berbicara berkenaan bagaimana untuk mencantikkan iman mereka. Mereka akan habiskan duit dan belanja mereka untuk mencantikkan iman dan ilmu. Manakala orang yang Muslim yang baru belum diuji lagi dengan dunia ini, mereka mungkin akan sibuk berbicara pasal fashion. Baik Ustaz, bila kita buka topik berkenaan dengan fashion antara trend dan juga syariah di Facebook, ya Ustaz, ramai majoriti di antara mereka di luar sana akan mengaitkan fashion zaman sekarang ni Ustaz, ada kaitannya dengan rahib ataupun mereka yang beragama Kristian Ustaz, ya, dan lebih kepada membungkus aurat bukannya menutup aurat lagi Doktor, Ustaz. Baik, jadi yang pertama sekali berkenaan dengan bersamaan satu-satu fashion itu bersamaan dengan pakaian agama lain. Jadi kita nak beritahu pada peringkat orang Muslim tadi itu, bila mana mereka nak berfashion, itulah pada keadaan tahap iman mereka, mereka masih lagi merasakan penting pandangan orang awam. Maka kalau mereka nak berfashion, maka dalam Islam melihat orang-orang ini dengan pandangan-pandangan kasihan,
pandangan-pandangan kita perlu memberikan lagi education. So education yang pertama, kamu boleh berfashion tetapi perlu kamu mengetahui borderline. Borderline yang pertamanya iaitulah bagi wanita yang telah disebut oleh Nabi, yang telah salah seorang di antara orang ramai tadi ada beritahu, iaitulah memang betul ada satu hadis Nabi yang Nabi berkata, sinfani minan nas lam arahuma, dua kumpulan manusia yang aku tak sempat jumpa ramai di antara mereka. Satu yang disebutkan tadi iaitulah pemimpin yang zalim, yang keduanya adalah nisaun kasiyatun ariyatun ma'ilat mumilat ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah la yadkhulnal jannah wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la yujad masirata kadza wa kadza. Hadis yang hasan. Artinya ada wanita yang mereka berpakaian tapi telanjang. Maknanya nak fashion boleh tapi jangan berpakaian macam telanjang. Artinya nipis, boleh nampak susuk tubuh dengan sebab sendat, boleh nampak di bawah kulit dia, boleh nampak di bawah pakaian dia. Ini fashion yang ditolak oleh Islam. Kemudian Nabi pula kata mereka ni apabila berjalan ataupun pakaian fashion itu menyebabkan mereka berjalan lenggang-lenggok. Ma'ilat, mumilat, sengaja jalan catwalk ataupun tak catwalk saya tidak pasti, tetapi berjalan tu lenggang-lenggok, bercakap pun macam-macam kan, macam nak berdansa dan seumpamanya. Maka ini juga fashion ataupun apa saja pakaian yang menggalakkan perkara itu berlaku tidak dibenarkan. Kemudian Nabi juga sebut selepas itu, ini lagi bahaya, yang ada juga ditanyakan tadi, iaitulah sanggul mereka tinggi ka'astimatil bukhtil ma'ilah, seumpama bonggol unta. Tapi Ustaz, kalau rambut sendiri macam mana Ustaz? Itu kalau rambut palsu. Okey, nanti kita cerita. Tinggi macam bonggol unta ini telah disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam pentafsirannya. Dia mengatakan iaitulah ayyukabbirha wa yu'azzimaha bilaf'a amamah, iaitulah dia sengaja bila pakai tudung, bila pakai hijab, dia dia hijab itu digulung ataupun dia pakai sekuk apa sekalipun, dia meninggikan. Apa tujuan di Imam An-Nawawi kata dan Imam Al-Mazari kata? Dia kata yatmahunna ar-rijal wan nisa. Mereka sebenarnya kalaulah ada yang berpakaian demikian untuk menarik perhatian orang. Kalau sepatutnya kalau kita lalu atau orang pandang sekali lalu, tapi sebab tingginya sanggul kita tu luar biasa, orang pun pandang, dia pandang dua kali. Itu adalah target dia untuk menarik perhatian orang, untuk memberikan orang melihat dia dua kali. Kalau itu keadaan dia, maka tak boleh. Walaupun ia adalah rambut sendiri, walaupun ia adalah tudung itu sendiri, ataupun walaupun jatuh haram ini kita nak sebutkan dalam hukum fiqh, bila mana ada disebutkan Nabi, kemudian selepas itu Nabi kata orang yang berpakaian begini tidak akan masuk syurga. Wanita ini tidak akan masuk syurga. Disebutkan tidak akan dapat mencium bau syurga. Kemudian Nabi kata bau syurga itu dapat dihidu daripada jarak yang sangat jauh. Maknanya masuk pun tak, bau pun tak. Kalau dah begitu, apa yang diberitahu punishment dia, haram ke tak haram? Pandai-pandailah fikir. Fikir sendiri saya. Baik Ustaz, kita ada pemanggil dari talian sekarang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, siapa di sana? Halo. Ya, teruskan. Saya Muhammad. Muhaimin ya? Ya. Okey, Cik Muhaimin, silakan soalan kepada ustaz kita. Ya, ya. Sila tutup, boleh tutup televisyen Cik Muhaimin. Mengenai hadis. Tutup televisyen. Hello. Ya. Saya rasa saya ada kemuskeli pasal hadis yang Ustaz Uzza cakap tadi. Hello. Ya, dengar. Silakan. Okey, yang bonggok unta tu, bonggok unta setengah pada saya dengar daripada ustaz lain yang bonggok unta itu yang perempuan berjalan melenggang-lenggok, di atas kepalanya ada bonggok unta. Itu bukan Ratu Cantik yang ada crown di atas kepala tu. Itu apa ni? Maksud dia crown Ratu Cantik di atas kepala. Dikaitkan dengan itu Ustaz. Itu sahaja Cik Muhaimin. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Silakan Ustaz. Baik, jadi saya boleh kata saya tidak, I beg to differ. Saya tidak bersetuju dengan pandangan itu adalah crown Ratu Cantik. Sebab pada zaman Nabi tidak ada crown Ratu Cantik. Maka hadis ini ditujukan kepada keadaan itu untuk dibawa kepada keadaan sekarang. Okey? Tetapi ia terbuka sebab ia bukan nas qat'i yang qat'i itu dalalah, tapi dia zanni itu dalalah yang boleh mengikut tafsiran keadaan. Tapi kita nak sebutkan pandangan Imam Al-Mazari, An-Nawawi dan Imam An-Nawawi bermazhab Syafi'i memang jelas ia adalah rambut asal ataupun tudung ataupun apa saja yang ditambahkan untuk menaik.
Sama ada bertudung ataupun tidak bertudung lagi sudah termasuk dalam kategori inilah. Cuma satu ditanyakan tadi berkenaan dengan bersamaan dengan rahib. Jadi saya juga dah tengok gambar ni dan setelah buat sedikit research, adakah ini sebab Nabi memang ada kata dalam satu hadis yang bertahap hasan, iaitu man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Sesiapa yang menyerupai satu kaum maka dia termasuk dalam kaum tersebut. Hadis ini menurut pertimbangan perbincangan para ulama, kita bukan nak kata tasyabuh ni, persamaan penyerupaan ni dalam semua perkara. Kalau itu orang bukan Islam pakai kasut, kita pakai kasut serupa jadi haram. Tidak. Tapi ini hanya khas kepada pakaian khas agama tersebut. Bila melihat kepada tudung rahib perempuan itu, adakah dalam agama Kristian ia adalah satu pakaian yang khas dan bentuknya khusus? Maka bila mana saya buat research, maka saya tidak dapati ada satu bentuk yang khusus. Satu gereja mungkin berbeza dengan satu gereja yang lain. Kalau saya tengok pada tahun 1500 Masihi yang lalu, gereja di Itali caranya lain. Caranya lain. Oleh kerana itu tidak ada spesifik. Cuma ini tidak bermakna saya kata, bolehlah pakailah macam rahib. Oh tidak. Ini saya nak beritahu, kalau you nak pakai macam rahib, macam tadi, pastikan tudung warnanya bagus, tidak nipis sampai terampak ke dalam, dan tidak maknanya dipakai untuk menarik pandangan orang sampai kita rasakan ini adalah antara target utama kita. Itu saya dah sebutkan tadi, itu adalah bonggol lunta tadi itu tak dibenarkan kerana kita sengaja nak bagi orang tengok kita 2, 3, 4 kali. Jadi kalaulah pakaian macam rahib tadi itu pun sama fungsi dan niat kita, intention kita, maka ia juga sebenarnya boleh termasuk di situ, tapi bukan termasuk dalam bab tasyabuh, tapi termasuk dalam bab niat tadi yang bermasalah. Ya, Ustaz. Kita ada lagi pemanggil, dia tanya panas Ustaz hari ni topik ni. Assalamualaikum. 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 Siapa di sana? Saya Puan Sabariah Hanti Ma'arif. Puan Sabariah ya? Ya, daripada Ulangan. Ya Puan, Ulangan. silakan bertanyakan soalan pada Ustaz kita. Ya, daripada Ulangan. Silakan. Ya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Berkenaan dengan pakaian fashion wanita kan, saya nak tanya Ustaz. Ya silakan Puan. Ya, tanya Ustaz tentang ni dia orang pakai macam Yahudi tu Ustaz kan, macam rahib tu. Rahib Kristian yang ada dia orang tahu pin dekat tudung macam belakang. Baik, itu saja Puan. Itu saja saya nak. Lepas tu tentang ini, kata aurat tu sampai ke ni kan, tutup sampai ke labukan. Tetapi nampak pun DJ TV tu pun tak tutup pun. Minta komen Ustaz. Okay, baik. Terima kasih Puan. Assalamualaikum. Baik, jadi ditanyakan tadi ada yang macam rahib. Sekali lagi saya rasa jawapannya adalah sama. Nak pakai pin dekat mana pun tak ada masalah, tapi sekarang ni kena lihat maknanya apa target dia. Adakah untuk memang untuk menarik perhatian. Yang kemudian dari sudut labuhnya tadi adalah datang daripada ayat Quran, ya ayuhan nabi, Allah kata wahai nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin ayudnina 'alaihinna min jalabibihinna fala yu'dhain. Allah SWT kata, wahai Nabi, katakan kepada isteri-isteri kamu dan anak-anak kamu, kalaulah kita, wahai wanita muslimat, ingin termasuk dalam kategori seolah isteri Nabi, seolah anak-anak Nabi yang Nabi kasih, maka ikutlah apa yang disebutkan ini, iaitulah hendaklah kamu melabuhkan hijab-hijab kamu. Maka di sini ada khilaf para ulama, adakah sampai ke pangkal leher sahaja ataupun sampai ke dada? Maka yang lebih baik adalah sudah pasti majoriti para ulama mengatakan sampai ke bawah dada, kerana itu adalah merupakan satu fitnah yang besar kepada lelaki kalau tidak ditutup. Apa hikmah dia? Allah sendiri kata fala yu'dhain, iaitulah supaya kamu tidak disakiti. Berkatalah para ulama tafsir, antaranya Al-Qurtubi, supaya orang fasik tak nampak kamu ni macam reseptif kepada perkara-perkara yang manja-manja, supaya kamu ni tak nampak reseptif kepada reseptif, maknanya boleh terima kalau kami nak main-main dengan kamu. Jadi kalau orang yang ke bawah sikit itu nampak macam tak berapa sporting. Orang fasik ni kuno kata. Orang kata kuno. Jadi dia orang fasik ni tak mau dekat. Ini adalah satu kebaikan sebenarnya. Ya, untuk menjaga martabat wanita. Tapi kita tahu wanita ni memang cabaran utama dia nak dilihat cantik, betul tak? Betul, Ustaz. Dia mau dilihat cantik oleh diri dia sendiri, oleh kawan-kawan perempuan dia dan kawan-kawan lelaki. Bukan cerita untuk lelaki, untuk kawan-kawan perempuan. Tapi itulah sebab Allah SWT telah pun menguji wanita dengan dia ingin melihat dia cantik. Allah SWT uji para lelaki, dia nak tengok wanita cantik selalu.
Maka kalau dua-dua ni dapat jaga, maka Allah sediakan bagi wanita ini jadi bidadari yang paling cantik, sebagaimana thumma insya'na ansya'hunna insya'a, Allah kata kami akan bangkitkan kamu. Kalau kamu dapat tahan mempertontonkan kecantikan kamu di dunia ini, kami akan bangkitkan kamu dekat akhirat dengan keadaan yang habisan cantik. Ada orang lelaki pula, kalau kamu suka sangat wanita cantik dan kamu mampu menundukkan pandangan kamu, qul lil mu'minin ayyaghuddu min absarihim, katakan pada orang mukmin lelaki. Maknanya kalau orang lelaki ni tidak mukmin, bau muslim bau, dia tak boleh tahan pandangan dia. Dan wanita juga, kalau dia tidak sampai tahap mukminat, dia bau muslimah, dia tidak akan mampu untuk menahan mata dia daripada melihat kecantikan wanita lain, dia nak follow. Jadi itu dia. Baik Ustaz, itu dia penjelasan Ustaz panjang lebar ni Ustaz. Kita ada satu lagi pemanggil kita ambil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Puan, siapa di sana? Saya Puan Zailima binti Muhammad Zain daripada Kuantan. Puan Zailina ya? Zailima Zailima Muhammad Zain. Okey Puan, silakan soalan. Okey, saya nak minta pihak ustaz untuk huraikan tentang konsep menutup aurat yang sekarang ni ada yang berdasarkan atas iman, tapi ada juga yang menutup aurat atas dasar tabaruj. Kemudian yang kedua, boleh tak ustaz huraikan konsep menutup aurat ataupun membalut aurat? Okey, itu saja yang saya katakan tadi. Baik, terima kasih Puan. Baik, jadi konsep dalam Islam sekali lagi menutup aurat maknanya kita menutup apa sahaja yang boleh menarik perhatian manusia lain daripada meningkatkan syahwat dia. Allah SWT menyuruh lelaki dan perempuan bekerjasama. Wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Kemudian hujung tu Allah kata ulaika sayarhamuhumullah, iaitulah orang mukmin lelaki dan mukmin perempuan, dia punya level dia akan bekerjasama untuk mengajak kepada kebaikan, melarang daripada kemungkaran, dan akhirnya mereka akan diberikan rahmat oleh Allah. Lalu ini maknanya orang perempuan dia perlu menutup aurat dia yang boleh menjadikan dosa kepada lelaki. Orang lelaki dia perlu buat portion dia, iaitu dia perlu mengajak anak-anak isteri dia untuk menutup aurat supaya tidak mengganggu lelaki di luar. Orang lelaki juga perlu menundukkan pandangan dia, mengawal nafsu dia yang buas itu daripada berfikir perkara-perkara yang buruk. Jadi ini perlu kerjasama. Yang seterusnya, tutup aurat dekat mana? Semua boleh buka, semua tak boleh buka kecuali wajah dan tangan, okey, dan tangan depan belakang. Itu saja yang boleh dilihat menurut pandangan mazhab yang paling ringan antara kita boleh katakan. Kemudian apakah dia keadaan orang yang membungkus aurat dan bukan menutup aurat? Ini kita bukan kata mereka salah. Kita dah sebut tadi, tahap manusia dia ada berlevel-level. Ada orang nak jadi baik, dia tak boleh terus naik tangga lompat. Dia kena naik tangga sikit-sikit, slowly. Sebab itu dalam Islam, zakat ada portion untuk mu'allafatul qulub. Orang yang baru masuk Islam ataupun belum masuk Islam nak bagi dia jinak. So kita kena faham, sebagai pendakwah kita tak boleh kata you salah, you ni teruk, you ni munafik, you ni fasik, you ni wanita yang tak solehah, you ni teruk lah. Tak boleh. Kita kena tengok orang-orang tertentu yang mereka memerlukan masa. Tapi kita kena beritahu, kalau dah kamu baca, kamu jangan rasa kamu tutup aurat kerana manusia. No. Tutup aurat kerana Allah dan kerana untuk mendapatkan apa yang kita katakan tadi, iaitulah tahap mukminat. Yeah. Terima kasih Ustaz. Itu dia. Rasanya tak puas Ustaz bila kita bercakap tentang aurat wanita ni Ustaz, panjang lagi dan boleh kita bincangkan insya-Allah. Satu lagi. Silakan Ustaz. Ya, itulah saya nak berikan Aisyah. Kalaulah Aisyah jadi role model kita, Aisyah pernah beritahu. Aisyah kata in kuntuna, ada sekali itu ada satu kumpulan wanita jumpa Aisyah nak belajar, dia nampak pakaian-pakaian mereka dan aurat-aurat mereka tidak ditutup dengan baik. Maka Aisyah kata in kuntunna mu'minat falaisa hadza bilibasil mu'minat. Kalau kamu pakai macam inilah, nipis-nipis, nampak tabarruj ni pakaian yang menampakkan aurat dan kecantikan itu dapat dilihat, ya, maka ini bukan pakaian perempuan mukminat, kata Aisyah. Wa in kuntunna ghaira mu'minat, kalau kamu bukan perempuan yang beriman, fatamatta'na bih, kamu pakailah pakaian ni. Jadi Aisyah nak beritahu, kamulah mengklasifikasikan diri kamu sendiri dan bukan orang lelaki di luar, tapi kita sendiri. Baik, terima kasih banyak-banyak Ustaz dengan penjelasan Ustaz. Saya harap
ringkas tapi padat ya Ustaz, dapat membuka minda kita di luar sana agar lebih peka terhadap aurat dan juga fashion, antara fashion dan juga trend kita pada masa ini. Dan pada anda muslimah di luar sana tu, hari ini kalau nak keluar rumah tu, buka almari baju tu, baca bismillahirrahmanirrahim, pilihlah baju yang terbaik untuk kita bawakan, untuk kita pakai pada hari ini, kerana itu adalah salah satu orang kata nak menunjukkan kepribadian kita sebagai seorang muslimah yang sejati. Cantik di mata Allah itu lebih mulia daripada cantik di mata manusia. Sehingga kita berjumpa lagi di lain masa dalam segmen Dunia Muslimah. Dan sebelum itu saya ingin ingatkan sekali lagi kepada anda berkenaan dengan himpunan sejuta umat yang akan berlangsung pada esok hari pada pukul 2 hingga 6 petang di Stadium Shah Alam, Selangor. Assalamualaikum. Kita berjumpa lagi di lain masa.